Selamat sejahtera. Selamat sejahtera semua. Assalamualaikum. Okey. Murid-murid yang selamat sejahtera. Okey. Murid-murid yang saya hormati jadi pagi ni kita akan sambung dengan mikroorganisma. Cikgu berharap selepas hari ini kita boleh bukan kata tutup topik kita juga maksudnya sekurang-kurangnya murid boleh tangkap konsep dan juga apa yang boleh buat ataupun apa yang sudah belajar setakat hari ini. Murid-murid, mungkin ada antara kita tanya, cikgu, saya dah panggil mak ayah saya pergi ke sekolah untuk beli buku latihan semua ataupun buku nota dan ambil buku teks. Buku latihan itu nak buat apa? Okey, ini penting Jadi cikgu sekarang nak rakamkan benda ini supaya nanti tak ada orang yang salah faham ataupun anggapkan buku latihan itu beli, letak sampai dia berdebu dan tak buat apa-apa. Kepada murid-murid yang sekarang ada buku latihan bertulis di tangan ataupun di dalam beg, perkara pertama yang anda perlu buat ialah termasuk untuk tingkatan 4 sekarang tingkatan ada 5 lagi. Buku itu sebenarnya adalah evidence. Dia ulang evidence maksudnya seandainya kalau kamu rasa Jeku sekolah bagi anda TP, tahap penguasaan ataupun Jeku panggil band band 1, 2, 3, 4, 5 hingga 6 tu. Tahap penguasaan TP 1 hingga 6. Kalau anda rasa tak puas hati, Jeku saya sepatutnya lebih tinggi. Antara evidence yang anda boleh tunjukkan untuk menyokong ataupun memberikan anda satu panggil apa defense maksudnya untuk anda Siku guna istilah melawan walaupun salah pasal melawan ataupun berbincang dengan guru adalah menggunakan indeks. Cikgu, apa itu indeks? Okey. Sila tengok pada skrin. Ini adalah indeks untuk tingkatan 2. Cikgu tunjukkan je Jadi, apa yang perlu ada pada muka surah pertama dan kedua khususnya, kalau kamu boleh tulis sampai muka surat 3, 4 pun okey je. Tapi kalau itu tulisan besar. Okey? Ini adalah satu contoh je. Murid-murid tengok pada skrin. Okey, minta tolong Siapa yang tak tahu, tanya. Cikgu akan terangkan kalau anda tak tahu. Cikgu sebut sekali dulu Jadi, kamu akan tulis indeks pembelajaran sains tingkatan 5. Cikgu, apa itu domain pengetahuan? Okey, domain pengetahuan. Siapa yang tak nampak? Semua nampak kan? Kalau kamu tak nampak ataupun tak boleh nak baca, bagi tahu Kalau tak ada respon, maksudnya tak ada bunyi, cikgu anggapkan semua dapat dengar dan tak ada masalah. Jadi pada skrin itu, kamu scroll atas itu sekali itu, indeks pembelajaran sains tingkatan 5 anda kata. Cikgu, apa itu domain pengetahuan? Itu cikgu akan cerita pada kelas minggu depan. Okey? Untuk PBD, pentaksiran bilik darjah sains, mata pelajaran sains, kamu ada 3 domain yang akan diberi markah untuk memberikan anda TP 1 hingga 6. Ada 3 domain. Domain yang paling utama ialah domain pengetahuan. Maksudnya, setakat mana anda telah menguasai ataupun belajar sains tingkatan 5. Okey? Selepas anda tuliskan tajuk indeks itu, indeks pembelajaran sains tingkatan 5, domain pengetahuan, kurungan, kamu akan terus perkara tema 1. Cikgu, tema 1 kita penyelenggaraan dan kesinambungan hidup ke? Tidak. Ini untuk tingkatan 2. Kita punya tema untuk tingkatan 5 yang pertama dah ada dalam buku dah. Tolong Jangan kata tak tahu Cikgu akan kata jam pula kalau kamu tak tahu. Okey? Cikgu, kenapa sama? Okey? Sama tapi dia punya bidang pembelajaran lain, bab dia lain. Okey? Itu pasal apa yang kamu belajar dari tingkatan 1, 2, 3 itu sebenarnya kau bawa ke tingkatan 4 dan 5. Okey? Dan kadang-kadang tingkatan 1 dan 2 sekiranya 3 adalah tema yang sama. Okey, tolong tengok tema Jadi, lepas anda tulis tema, okey, tengok balik di depan murid-murid, tengok di skrin anda. Kamu akan pergi tuliskan dalam 4 kolom ataupun 4 kotak lah. Okey, yang pertama ialah bilangan. Maksudnya,
dalam tema satu ada berapa bab yang kamu akan belajar, kita panggil bidang pembelajaran. Bidang pembelajaran. Tulis dengan tangan je. Kamu tak perlu nak susah-susah fikirkan nak type. Kalau kamu rasanya diri boleh type dan lekat dengan lebih cantik, silakan. Sebab tanda tangan cikgu yang kamu akan buat ni sini. Nanti kat cikgu akan keluarkan tanda tangan. Lepas buka sekolah, memang siapa-siapa guru, apa-apa subjek pun akan minta buku latihan sebagai evidence. Yang kamu hantar Google Classroom, cikgu pantau tak apa. Saya akur dan saya akan tanda. Itu memang bukti anda telah belajar mikroorganisma yang bidang pembelajaran atau bab yang pertama. Jadi catatan nanti cikgu yang akan tanda tangan dengan tarikh bila cikgu tanda tangan ataupun ajar. Jadi kalau bab pertama ialah mikroorganisma, tulis mikroorganisma, jangan tulis biodiversity pula, ini tingkatan 2. Cikgu, jadi apakah itu 1.1, 1.2 ni? Ini yang dipanggil standard pembelajaran ataupun subtopik. Okay, cikgu ulang ya. Standard pembelajaran. Jadi secara cikgu, saya masih tak boleh nampak apa yang saya perlu buat di dalam saya punya buku latihan. Cikgu ulang ya, buku latihan. Cikgu tak nak nanti lepas buka sekolah, murid 5 kualiti prima, perintis dan progresif menuduh beli buku latihan tapi cikgu sekolah tak guna ya. Tidak ya. Yang penting anda perlu tahu muka surat pertama itu perlu ada, cikgu tengok pada screen, ada indeks. Indeks pembelajaran domain pengetahuan untuk sains tingkatan 5. Okey, lepas itu kamu akan buat berapa kotak murid-murid? Ada 4. Okey, bilangan. Okey, bidang pembelajaran ataupun bab. Tarikh dan tanda tangan guru. Okey, tidak lupa juga, cikgu dah ambil ruang tema 1. Ada berapa tema itu kamu boleh tengok melalui buku teks pada muka surat depan. Murid-murid yang saya hormati nanti sini. Jadi tema 1 kamu akan ada 3 bidang pembelajaran ataupun 3 bab bermula dari mikroorganisma ke nutrisi dan pada kelestarian alam sekitar. Okey? Jadi kamu sepatutnya sudah ada buku latihan yang siap bahagian indeks. Yang siap bahagian apa cikgu cakap? Indeks. Okey, contoh bilang satu lah. Lepas itu 1.1 apa dia, 1.2 apa dia, 1.3 apa dia. Kamu boleh terus siapkan sehingganya habis semua bab di dalam tingkatan 5. Sehingga sekarang ada ke tak sesiapa yang nak tanya soalan mengenai buku bertulis atau buku latihan bertulis anda? Sila tanya. Cikgu berikan seminit. Siapa nak tanya soalan ni? Tanya je. Siapa nak tanya apa-apa? Kalau tak ada, cikgu random pick seorang dulu lah. Mr. Ken Chong Ji Jian. Ken. Ya. Jadi faham ke tak indeks itu? Tadi masuk saja, cikgu. Apa itu? Tadi saya masuk saja. Kamu baru masuk saja. Nanti tengok balik ya. Minta kawan kawan tanya semua. Siapa yang tadi cikgu tanya Maisaro. Maisaro masuk tadi kan? Maisaro betul. Maisaro. Ya, cikgu. Jadi faham ke tak apa yang cikgu maksudkan indeks itu? Faham. Benda ni, indeks ni buat dekat latihan je kan, tak payah buat dekat nota. Dia buku nota bertulis pada ataupun kamu panggil buku latihan kan, paling depan sekali supaya nanti cikgu kamu lepas dah mengajarkan dia boleh buat catatan dan tangan dengan tarik dan menilai. Faham ke tak? Okey.
Contoh kalau kamu kata kamu patut dapat TP 5, kononnya lah andai katalah. Kamu memang kata kamu boleh menghasilkan sesuatu. Jadi ini antara evidence yang kamu tunjuk lah kalau kamu rasa kamu patut mendapat TP itu. Tapi kalau saya contoh kamu patut dapat TP 5 tapi cikgu bagi kamu TP 2. Rasanya Maisara akan pergi gaduh dengan cikgu ke tak? Logik ke tak? Hello? Ya. Saya bagi contoh ya. Jadi itulah isu dia sekarang. Kalau tak kisah, okey lah, fine lah. Kalau kamu kisah, sekali lagi ini yang akan menjadi evidence, bukti untuk anda berdepan dengan cikgu nanti. Okey? Soalan? Soalan? Maya. Okey ya? Maya, jadi cikgu akan teruskan sekarang. Selepas indeks ini, cikgu akan teruskan untuk mengajar untuk bab yang samalah teknik mikroorganisma. Pada masa yang sama, cikgu akan gunakan buku latihan kamu sekarang Okey, buku latihan Okey, murid-murid semati, saya tahu, saya sedar minggu lepas cikgu dah ajar kamu sehingga pencegahan dan rawatan. Okey, untuk jangkitan mikroorganisma. Dan cikgu berhenti pada bahagian ini. Sebab 1 jam ini memang tak cukup untuk cikgu terangkan semua. Tapi cikgu nak sampaikan benda-benda penting. Khususnya pengetahuan lah yang perlu difahami. Jadi tengok pada skrin anda cikgu. Banyaklah cikgu gerak ini. Itu pasal kalau boleh adalah buku teks di tangan ataupun buka laptop, pergilah buku teks E yang cikgu sudah berikan, buka muka surat 37. Muka surat 37. Penting kita tak dapat buat di sekolah tapi cikgu perlu terangkan dulu konsep dia dulu. Okey, murid-murid, kita telah dibagi tahu minggu lepas, bukan minggu lepas, pada kelas sebelum ini mengenai antibiotik lah dalam mencegah pertumbuhan bakteria. Mencegah pertumbuhan bakteria. Malahan dia boleh menyingkirkan, maksudnya boleh membunuh. Soalan dia, cikgu, apakah bukti ataupun eksperimen yang saya boleh lakukan di dalam makmal? Boleh lakukan di dalam makmal. Okey? Jadi, sekarang cikgu pun tak nak buang masa. Kalau murid boleh tengok muka 37, eksperimen 1.3. Eksperimen 1.3. Okey? Jadi murid-murid akan nampak, murid-murid akan nampak kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Macam mana mereka lakukan? Jadi cikgu nak terangkan mengikut cara cikgu sekarang. Kalau anda sekarang baca muka surat 37 dan 38, sepatutnya tak ada masalah lah. Jadi macam mana mereka lakukan? Ada 2-3 istilah yang anda perlu biasakan diri. Murid-murid sekalian, istilah pertama kita panggil Piring Petri. Piring Petri. Okey? Saya. Piring Petri, berbentuk macam ini. Yang di depan skrin anda berbentuk macam itu. Itu kalau tengok dari sisi. Kalau tengok dari atas, dia berbentuk bulat. Okey, berbentuk bulat. Di dalam piring Petri, kita akan letakkan agar-agar yang telah disterilkan. Cikgu, agar ini cecair ke ataupun pepejal? Apabila kita panaskan, baca prosedur kita, kita panaskan agar-agar, dia akan jadi cair. Panaskan fungsi dia adalah pensterilan, menyingkirkan dan membunuh mikroorganisma. Jadi kita angkat ada mikroorganisma lah. Kita akan tuangkan agar-agar yang telah disterilkan ke dalam, apa nama yang benda merah itu sekali lagi. Kalau sesiapa yang tak reti, ingatkan benda ini panggil piring Petri. English Petri dish.
Jadi apabila kita tuang ke dalam, sepatutnya agak dalam keadaan yang steril lah, dalam keadaan yang bersih, sepatutnya agar itu dia tidak akan tumbuh bakteria. Sebab kita dah basmi kuman, tak ada kuman ke tak ada mikroorganisma. Okey? Kadang-kadang kita juga panggil ini sebagai agar nutrient. Sebab maksudnya agar itu dalam dia ada nutrient yang boleh memberikan makanan kepada mikroorganisma. Okey? Jadi, apabila kita sapukan bakteria di atas agar, dia gunakan warna biru ya. Apabila kita sapukan bakteria di atas agar, okey, bakteria dia akan tumbuh. Okey, dia akan tumbuh bintik-bintik. Bintik yang kecil menjadi besar. Ini kita panggil koloni bakteria. Koloni bakteria. Kalau kita berikan dia masa, dia akan jadi bintik yang lebih besar. Apabila kita tengok dari tepi, kita akan nampak macam satu titisan di atas lah. Setiap koloni ini dijangka ada berjuta-juta bakteria yang tumbuh di atasnya. Dan kalau kita bagikan mereka masa, bakteria ini akan tumbuh makin mengembang. Last sekali dia akan tutup. Dia akan menjadi tutup untuk semua bahagian agar di atas. Itulah konsep dia. Jiku, ya ke? Itu apa kata perlu buat eksperimen. Okey? Kalau tidak, sekarang Jiku akan buka satu YouTube sekarang. Jiku tak terpadam. Tak apa. Okey? Tengok pada skrin sekarang. Kejap je. Okey? Jiku nak tunjukkan koloni bakteria di atas dia. Ya, inilah cara kita nak membuktikan ada benda halus yang kita tak nampak. Ya, ramai yang buat eksperimen ini untuk membuktikan dan untuk menunjukkan pada orang ada apa di dalam di persekitaran kita. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Okey, tengok skrin sekarang murid-murid. Nanti kat cikgu, murid-murid pun boleh open atau buka Google Image tengok sendiri. Cikgu bukakan YouTube untuk tunjukkan benda secara benar saja. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, ya, yang putih kat luar itu ialah petri dish. Dia kaca ataupun boleh kata plastik. Okey, tengoklah apa yang kita cakap. Yang kamu nampak dalam itu, ya cikgu saya tak nampak warna. Itu pun agar. Ada agar yang berwarna merah, silakan, tak ada masalah pun. Dan bintik-bintik atas tu kuning itu bukan nanah. Itu adalah koloni bakteria. Ya, dia nak ajar lah ni. Tapi saya pun tak nak pergi mendalam. Okey? Kalau anda tengok ini bintik semua sekali lagi, bintik putih ni semua ada hitam itu, ya, dia hitam itu mungkin adalah kulat fungi, lain cerita. Tapi yang penting kita sekarang buat eksperimen untuk bakteria. Kalau kita biar dia lama, okey, benda kuning ini semua ataupun kuning pekat ini dengan putih ini akan tutup satu agar jeli. Sebab agar nutrient memberikan makanan kepada bakteria. Bakteria kamu tak nampak. Jadi setiap koloni itu sekali lagi murid-murid ada berapa bakteria di dalam setiap titik kecil ni. Titik kecil ni. Siapa nak jawab? Kalau cikgu nak tanya sekali lagi. Hui Chi, ada Hui Chi. Hui Chi. Okey. Nol Balkis atau no Balkis? No Balkis. Okey, dah tak ada, dah tengok dah. Muhammad Alif Syafiq ada? Muhammad Alif Syafiq. Ada.
Jadi, oh ini semua tak boleh jawab lah. Jadi, okey, Al-Baqi dan Alif, nak tanya setiap koloni ini terdapat bakteria yang tak boleh dinampakkan oleh mata berapa? Berapa ekor bakteria? Kalau orang tanya secara kasar lah, berapa? Macam mana kamu nak jawab? Ya? Yeah? Balkis dan juga Alif Syafiq, saya tahu ada. Tapi ada jawab ke tak? Nah, murid-murid. Ini warna. Minta tolong tengok pada skrin. Cikgu pun tak nak buang masa semua. Yang penting, kamu perlu ada satu idea. Ya, cikgu apa itu petri dish? Ini dia. Petri dish. Okey? Cikgu, kenapa tompok itu betul tu? Tompok itu, setiap tompok soalan cikgu bercakap, ada berapa ekor bakteria di dalamnya? Haris, Mukris. Ada berapa? Berapa ekor bakteria yang tak dapat dinampak oleh mata? I don't know ah. Okey, cikgu sekali udang berjuta. Setiap tompok itu ada berjuta-juta. Yang tak nampak beribu lah. Boleh lah janji kamu tahu ada banyak di dalam. Okey, satu tompok jangan kata satu bakteria. Itu adalah satu jawapan yang sungguh memalukan. Sebab perkara pertama anda belajar istilah mikroorganisma. Mikro ialah sesuatu yang tak boleh dinampak oleh mata kasar. Dia perlu dinampak di bawah mikroskop. Kalau nak tahu bentuk dia lah. Jadi kamu pun tengok di skrin. Ya cikgu, ya setiap putih ni dia teruk lah. Inilah kita kata sekali lagi koloni bakteria. Setiap koloni dijangka ada berjuta. Yang kata beribu tak berjuta. Berjuta bakteria di atasnya. Okey. Jadi balik kepada penerangan cikgu. Balik kepada dia dulu Jadi cikgu, kenapa ada yang bentuk garis? Kenapa ada yang berbentuk garis? Ya, macam mana kita nak sapukan bakteria di atas? Itulah kita buat eksperimen. Biasanya ada banyak cara. Ada satu cara kalau kamu nak buktikan tangan kamu ada berapa bakteria, berapa kotor. Jadi, kamu akan letakkan jari anda di atas. Okey, jari. Ini jari kamu. Dan kamu akan mula bergerak zigzag. Jadi pergerakan yang kamu tinggal di atas apa itu piring petri, di situlah kamu akan nampak bakteria tumbuh dalam bentuk zigzag yang banyak. Itu buktikan sekali lagi jari kamu bersih ke tak bersih. Bersih ke tak bersih. Engkai. Are you there? Ada. Jadi kalau cikgu buat satu pergerakan zigzag di atas petri dish, piring petri, dan zigzag itu ada banyak tompok bakteria, kamu kata, saya kata koloni bakteria, bermaksud apa? Jari kamu bersih ke tak? Tak bersih. Okey, jadi apa maksud tak bersih di sini? Siapa nak tolong dia jawab? Apa maksudnya tak bersih di sini? Chang Yen ni ada Chang Yen ni. Chang Yen nanti juga panggil ke? Okey, juga panggil. Avinash ada Avinash? Ada. Avinash, jadi apa maksud tak bersih? Kalau orang cakap sekali lagi jari kamu tak bersih, maksud dia apa? Kalau kita nak sebut tak bersih itu apa? Kotor lah. Bukan apa lagi, saya dah kotor. Kotor itu satu istilah yang tak cukup saintifik, maksudnya boleh kita ukur. Sekarang kamu kata kotor, saya jekul letakkan marker pen di atas jari, itu pun nampak hitam, itu pun kotor. Jadi sekarang kita belajar bab apa? Apa nama bab ni? Avinash? Apa tajuk bab ini? Avinash? Mikroorganisma. Siapa yang tolong jawab ini? Terima kasih Jadi maksud dia
kotor yang kamu sebut ataupun tidak bersih itu bermaksud ada mikroorganisma di atas jari kamu. Maksudnya ada benda-benda yang kamu tak nampak hidup di atas jari kamu. Jiku, kenapa boleh jadi macam tu? Itu isu dia senang je. Kamu pegang ke tak benda-benda yang telah disterilkan ataupun dibuang, disingkirkan mikroorganisma? Tidak. Tiap-tiap hari kamu sentuh permukaan meja, kereta, macam-macam benda kamu sentuh, benda itu mungkin sebelum ini pernah jatuh ke lantai ataupun orang tak bersihkan betul. Jadi inilah eksperimen yang kita boleh lakukan sekurang-kurangnya untuk buktikan. Sekali lagi, jari kamu, istilah kamu kata tidak bersih, aku akan nak kata jari kamu mempunyai mikroorganisma. Okey? Jadi apakah kaitan dengan antibiotik? Ini penting Jadi tengok pada skrin sekarang. Andai kata ada satu piring petri. Macam mana kita nak uji? Okey? Antibiotik itu berkesan. Jadi aku lukiskan dua je. Kita akan letak dua kertas yang digunting dalam bentuk bulat. Satu letakkan rendam dengan air suling. Satu adalah rendaman larutan antibiotik. Jadi apabila persekitaran agar itu diberikan bakteria untuk tumbuh. Jadi bakteria mula tumbuh. Untuk yang air suling, bakteria akan tumbuh di sekitar dia. Dia akan tumbuh di sekitar dia. Untuk yang antibiotik, secara ajaib, bakteria tidak akan tumbuh di sekitar dia. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Cikgu ulang Maksudnya kita akan perasan kalau kita biarkan petri dish yang ada bakteria itu beberapa hari, kita akan perasan yang rendam air suling, kertas bulat yang rendam air suling itu akan dikelilingi koloni-koloni bakteria. Tapi untuk kertas yang direndam dalam antibiotik, okey, yang direndam antibiotik ini ada ruang antara koloni bakteria, okey, antara koloni bakteria dengan kertas itu. Sebab apa? Sebab antibiotik mampu menghalang pertumbuhan bakteria, malahan membunuh. Jadi mereka tak boleh nak dekatkan sehingga ke kertas yang ada antibiotik. Okey? Jadi Christina, boleh faham ke tak? Christina, boleh faham tak? Boleh. Jadi kalau anda tengok balik kamu punya buku, muka surat 38, okey? Okey? Kertas itu mereka gunakan istilah ceper kertas turas yang bulat. Bulat. Kamu perlu faham Baca Okey? Agak-agak nutrien. Cikgu, kenapa mereka sebut steril? Maksudnya semasa sediakan agak-agak itu, kita akan pastikan semua mikroorganisma dibunuh. Lepas itu baru sapu bakteria di atas dia. Okey? Jadi, kalau anda tengok dia punya jawapan pada muka surat yang ke 39, cikgu nak bagi kamu tengok, kalau kita gunakan kepekatan yang berbeza, kepekatan 0%, 10%, 20% dan 30%, 30 yang paling pekat, kita akan nampak jejari kawasan jernih. Maksudnya kawasan di mana koloni tak dekat dengan dia adalah paling jauh. Yang 10% ada kawasan jernih tapi kecil, 20% lebih besar. 30% yang paling besar jejarinya. Sebab dia paling banyak antibiotik. Manakala yang kosong tak ada kawasan jernih. Koloni dia akan terus rapat kepada ceper kertas turas tersebut. Ini yang kamu sepatutnya buat eksperimen di sekolah. Tapi cikgu perlu terangkan dulu. Jadi kita tak ada data di sini. Cikgu tak boleh berjawab untuk benda kamu. Kau perlu buat eksperimen di sekolah.
Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Tak ada. Nurul Aini. Tak ada, Nurul Aini. Boleh faham kan? Nurul Aini binti Junaidi. Bukan. Nurul Ain, bukan Aini. Nurul Ain binti Junaidi. Boleh faham? Okey, ada 2-3 orang yang tak jawab tadi ni. Wong Kang Hao, boleh jawab tak? Tak ada ya, tapi tak apa. Saya nanti cikgu akan cuba memastikan anda kembali sekolah eksperimen pertama yang kamu akan buat inilah. Cikgu akan cuba memastikan supaya anda buat. Okey, jadi benda ini sekali lagi menunjukkan bahawa pertama, kewujudan mikroorganisma, kumpulan iaitu bakteria memang wujud. Okey, ada cara ke tak kita boleh menghalang pertumbuhan bakteria? Ada, guna antibiotik. Jadi itulah pasal kalau kamu sakit disebabkan bakteria, doktor akan berikan anda antibiotik. Mereka tak akan terus kata ini antibiotik berkesan pada manusia tanpa eksperimen seperti ini. Ini adalah bukti yang kukuh. Maksudnya antibiotik itu boleh menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, jadi cikgu dah jelaskan yang ini. Cikgu sekarang nak berikan anda kerja untuk bertulis sama-sama pada buku latihan. Buku latihan tadi. Okey, murid-murid. Selepas anda buat indeks. Okey? Selepas anda buat indeks, cikgu nak anda buat praktis sumatif. Praktis sumatif. Cikgu tak nak anda tuliskan ataupun buat panggil apa ini tuliskan soalan semula. Kalau kamu nak buat juga silakan, tak ada paksaan. Yang penting cikgu nak kamu jawab di dalam buku anda nanti. Maksudnya lepas buka sekolah, buku latihan kamu sekurang-kurangnya sudah ada indeks yang lengkap dari bab 1 hingga bab yang terakhir. Paling tidak lepas tu adalah praktis sumatif untuk bab 1. Kita akan buat sama-sama untuk soalan 1. Okey, kita akan buat sama-sama untuk soalan 1. Siapa yang tak ada buku teks, cikgu tak tahu nak cakap apa dah. Yang paling tidak pun buku teks sekolah dan juga buku teks E. Jadi sama-sama tengok muka surat 43. Kita nak buat 2 soalan 1 dan 2. 1 dan 2. 3 dan 4 nanti kamu akan jawab dalam buku sekali juga. Tapi kita buat 1 dan 2. Okey? Tutorial nanti juga akan bagi jawapan lah, jangan risau. Okey? Jadi tengok dalam soalan yang 1, 2 ni. Murid-murid. Raja 1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik. Cikgu, saya tak tahu. Kalau anda tak tahu eksperimen, dah baca apa, paling tidak bermula dari mengkaji, kamu perlu highlight kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Sangat penting, murid-murid sekalian, untuk soalan sains ataupun soalan SPM sains lah, kamu semua kan dah tahu soalan SPM sains kan, kertas 2 khususnya. Bahagian A memang berbentuk macam ni. Dia akan bagi eksperimen. Lazimnya soalan yang macam ni, student akan komplain. Kamu semua akan komplain. Cikgu, saya tak pernah buat eksperimen ni kat sekolah pun. Itu bukan isu. Dia memang nak kamu sekarang baca dan fahamkan eksperimen yang dibuat. Okey? Jadi, dia akan minta kamu jawab apa itu pemboleh ubah. Tak akan lari ni. Dan akan pergi ke hipotesis. Okey? Jadi, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalahkan? Untuk tajuk saja, biasanya kamu tak akan nampak pemboleh ubah dimalahkan. Biasanya kalau untuk tujuan eksperimen untuk mengkaji bla 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 bla, kamu akan dapat pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, izinkan cikgu gunakan short form
Pemboleh ubah dimanipulasi kita gunakan MV. Bergerak balas kita gunakan RV. Pemboleh ubah dimalakan kita gunakan FV, fixed variable. Jadi kesan kepekatan antibiotik yang berbeza ini sebab dia gunakan perkataan kesan di depan. Ini teknik dia. Kepekatan antibiotik yang berbeza ini rujuk kepada MV. Sebab ada istilah kesan terhadap pertumbuhan bakteria itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. ALU. Cikgu ulang kepekatan antibiotik yang berbeza. Sebab kita buatkan antibiotik berbeza, maka pertumbuhan bakteria itu akan dipengaruhi. Itu ya pemboleh ubah bergerak balas. Cuba dengar ya. Jadi dalam eksperimen ini, kamu akan mengubahkan kepekatan antibiotik. Okey? Jadi dalam eksperimen, kalau kamu tengok gambar raja, kamu akan nampak satu adalah kepekatan antibiotik tinggi. Satu kepekatan antibiotik rendah. Apa dia sekali lagi ini? Ini panggil pemboleh ubah dimanipulasikan. Kamu ubahkan untuk buat eksperimen dan tengok dia punya kesan pada pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria. Jadi apa yang kamu nampak kesan dia? Siapa nak jawab soalan ini? Apa kesan yang anda nampak pada gambar raja A dan B ini? Siapa nak jawab? Li Zhichong ada? Ada. Jadi apa yang kamu nampak dalam gambar raja ni? Dua ni. Apa yang berbeza A dan B? Kepekatan antibody tinggi. Itu adalah yang kita dah dibagi tahu dari awal. Maksudnya kita nampak dalam tulisan, kita diberikan kepekatan tinggi dan rendah. Jadi selepas tu, apa yang kamu nampak? Apa yang berbeza selepas tu? Okay, aku guna warna purple ya. Lok Jensen, akhirnya kamu datang juga. Kenapa lewat Jensen? Lok Jensen ada tak? Jangan diam saja tau. Apa? Kenapa lewat dia? Tak apa, nanti cikgu hubungi kamu secara individual. Okey. Haikal. Jadi apa yang kamu nampak berbeza antara dua gambar ni? Terima kasih pada tadi Zhichong Jadi sekarang Haikal. Dia memerlukan anda perhatikan pada gambar. Cikgu, cepet antibiotik sama tapi saya nampak macam berbeza lah. Jari putih ni, yang warna putih. Mesti kamu nampak. Okey? Jadi apa yang kamu nampak perhatikan ini adalah apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Menyebabkan ada perubahan pada hujung eksperimen tersebut. Okey? Jadi apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Murid-murid yang saya hormati sekalian, apa pemboleh ubah dimanipulasikan? Macam mana kamu nak jawab? Okey? Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah apa? Cikgu, pemboleh ubah bergerak balas dia pertumbuhan bakteria ataupun kawasan jernih. Tadi kita dah belajar kawasan jernih. Luas kawasan jernih, tapi dia tak tanya itu. Dia tanya dimalakan. Apa yang tetap bati cikgu? Tidak. Jadi kalau kamu tengok kat sini, rasanya apakah benda yang kamu akan guna sama? Dari A dan B. Dari A dan B. Yang sama. Kamu pun baca. Ya? Siapa nak jawab? Pertumbuhan bakteria. Tak boleh. Pertumbuhan bakteria sekarang dah beza dah. Sudah berbeza. Jadi apa yang dimalakan? Cikgu, apa itu dimalakan? Okey, apa itu dimalakan? FV dimalakan. Jenis bakteria.
Ya, jenis bakteria. Thank you. Dimalakan maksudnya benda yang sama. Yang patut kamu guna pada dua-dua eksperimen. Pertumbuhan bakteria dah berbeza, sudah berbeza. Jadi apa yang perlu sama? Jadi kawan kamu dah cakap, ya, gunakan jenis bakteria yang sama. Jenis bakteria. Kita tak boleh guna A, bakteria spesies lain, B, guna bakteria spesies yang lain. Sebab bakteria yang berbeza mungkin resistensi kerintangannya terhadap antibiotik berbeza. Jadi eksperimen ini menjadi tidak sah. Kita nak uji sekarang adalah kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi kita harus guna bakteria yang sama jenis untuk menguji ketika kepekatan berbeza. Jadi yang sama ialah jenis bakteria. Cikgu, kalau ada faktor lain ke tak yang saya boleh letakkan? Kalau saya nak letakkan cepek yang sama jejari, dia kurang penting. Kurang penting. Bukan kata salah tau. Kalau kita sini guna saiz kecil, sini saiz kecil, sini saiz besar pun tak boleh. Memang betul. Dimalahkan, kita nak malahkan. Tapi ini kurang penting di sini. Yang penting jenis bakteria yang sama. Okey? Jadi, tengok dalam soalan, carikan benda yang sama. Dia biasanya ada tulis dalam tulisan lah. Dan kamu boleh baca kiri kanan, okey, benda itu sepatutnya sama. Jadi, apakah hipotesis? Maksudnya, sebelum kita nak buat hipotesis, kita nak buat hubungan MV dan RV. MV dan RV, hubungan MV dan RV. MV ialah kepekatan antibiotik. RV ialah pertumbuhan bakteria. Tapi isu dia kita nak rujuk pagi eksperimen ini. Ini yang menjadi susah. Jadi macam mana kita nak tuliskan? Pertama, cikgu ajar sekarang untuk tuliskan hipotesis paling senang sekali. Okey, tak ada ruang kosong lah. Cikgu nak buka yang baru. Sekejap ya. Jadi seboleh-bolehnya kalau kamu nak buatkan hipotesis, kamu tuliskan MV dulu. Okey? Jadi kepekatan bakteria. Ini ada MV. Dan satu ialah RV, iaitu pertumbuhan bakteria. Okey? Tetapi dalam eksperimen itu, macam mana kamu nak tengok pertumbuhan bakteria? Okey? Macam mana kamu nak tengok pertumbuhan bakteria? Tengok balik dalam eksperimen yang kamu dah baca tadi, muka surat 37 hingga 39. Kita panggil luas kawasan jenis. Yang bulat kawasan putih tu. Cikgu, mana yang paling sesuai? Paling sesuai ialah yang kamu yang nampak dalam eksperimen. Tapi dalam SP kalau kamu tulis pertumbuhan bakteria tak salah pun. Okey, dia terima je kadang-kadang. Okey. Jadi kalau kita nak buat hubungan contohnya semakin tinggi. Sebab tadi kamu cakap tinggi dan rendah, kiri dan kanan. Okey, jadi luas kawasan jenis akan jadi macam mana? Semakin besar. Yang hitam ini sekali lagi kita panggil hubungan. Okey? Kamu juga boleh gunakan istilah jika, maka, boleh. Tapi yang terbagus sebenarnya memang ialah semakin ubah tinggi ke rendah, MV, semakin tinggi ke rendah untuk keputusan ataupun bergerak baras tersebut. Itu ada hubungan yang paling jelas dan orang tak akan nak pertikaikan. Kalau anda belajar hipotesis di sekolah rendah, biasa juga akan ajar jika MV berubah, naik ke turun, okey, maka RV akan naik ataupun turun. Jika maka if, dia mesti mula dengan MV. Okey, murid-murid yang saya hormati boleh faham ke tak?
harap boleh faham lah. Ihan ada Ihan? Ada. Boleh faham ya? Boleh, boleh. Boleh. Tak jaking pun. No Rabiatul. Boleh faham tak? No Rabiatul Afrina, ya. Okey, tak apalah. Tak ada jawab. Jadi untuk soalan satu yang C terakhir ni. Apakah kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini? Apakah kesan antibiotik? Tengoklah. Kalau tinggi, dia kawasan pun besar. Kalau rendah, kawasan dia pun kecil. Jadi macam mana kamu nak jawab? Apakah kesan dia? Murid-murid, macam mana kamu nak jawab? Jadi, antibiotik, kesan dia? Siapa yang masuk? Oh, Puteri Channel. Okey, jadi antibiotik dapat membunuh. Okey, ataupun menyingkirkan, boleh membunuh. Kalau kita guna mikroorganisma salah, sebab eksperimen kita guna bakteria, sebab bakteria mikroorganisma ada 5 jenis. Antibiotik tidak dapat bunuh virus, tidak dapat bunuh yang lain. Yang penting dia hanya bunuh bakteria saja. Okey, kesan dia terhadap bakteria eksperimen ni, maksudnya antibiotik boleh bunuh bakteria dan kepekatan yang tinggi sebenarnya. Kepekatan rendah pun boleh bunuh tapi kurang efektif. Tetap boleh bunuh. Jadi murid-murid sekalian, boleh faham ke tak? Siapa yang nak tanya soalan ni? Ini soalan yang agak umum Jika dah cakap susah, umum. Sebab dia akan buat banyak cara tanya supaya murid semua blur-blur, tak boleh nak jawab. Tapi dia berulang kali dia tanya. Sebab ini adalah eksperimen yang senang untuk kita buat eksperimen. Okey? Sebab ramai kita yang kata, macam mana kata ya? Antibiotik ini sebenarnya adalah satu teknik untuk untung duit. Tak ada apa-apa fungsi. Jadi kamu perlu faham antibiotik sekarang ada eksperimen untuk mengukuhkan fahaman bakteria boleh dibunuh oleh antibiotik. Kita bukan makan antibiotik sia-sia saja ya. Jadi kita tengok soalan nombor 2. Okey, Raja 2 menunjukkan mikroorganisma PQRST. Ya. Bab 1 ini dia bermula dengan pengelasan mikroorganisma. Memang perlu kamu sebutkan nama mikroorganisma dengan dengan gambar, nama dengan gambar dan juga nyatakan kumpulan mereka. Jadi kelaskan PQRST dengan ciri yang berikut. Apakah ciri dia? Okey, yang mempunyai dinding sel dan membran sel, tidak mempunyai dinding sel dan membran sel. Okey. Jadi macam mana kamu nak jawab soalan ni? Murid-murid, kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Kalau tidak, yang mempunyai dinding sel ialah apa? Jadi apa itu dinding sel? Apa itu dinding sel? Okey. Dinding sel maksudnya selain daripada membran plasma, dia satu lagi lapisan di luar yang dibuat daripada tidak semestinya selulosa. Dia boleh dibuat daripada pelbagai jenis sebatian. Antara dia kitin dan juga banyak lagi lah. Cikgu pun tak boleh nak cerita dengan senang ataupun merumuskan. Yang penting maksudnya selain daripada membran plasma, dia satu lapisan luar. Macam sel tumbuhan, ada sel dinding. Okey. Jadi kat sini yang mana satu ada dinding sel dan membran sel. Kamu perlu tahu. Jawapan dia adalah selain daripada apa? Virus. Sebab virus tidak mempunyai membran sel dan dinding sel. S. Untuk yang mempunyai dinding sel, P, Q, R dan T. PQR nanti. Okey, murid-murid, harap semua boleh ikut ya. Kalau anda tengok kat sini, yang mempunyai dinding sel P, Q, R dan T tidak mempunyai dinding sel dan membran sel. Okey, ini pasal ciri-ciri untuk setiap kumpulan. Tak apa. Nanti cikgu akan bagi nota online. Tak ada masalah.
Namakan kumpulan mikroorganisma yang tidak mempunyai dinding sel dan membran sel. Apakah nama kumpulan S itu? Kita namakan kumpulan. Kalau kamu tulis S salah. Jawapan dia ialah virus. Okey. Namakan mikroorganisma P. Cikgu, saya tahu P ini ialah kulat. Salah. Dia kata namakan mikroorganisma. Dia tak cakap namakan kumpulan. Dia kata namakan mikroorganisma. Dia ialah yeast. Okey. Kalau siapa yang tahu nama saintifik Saccharomyces cerevisiae, silakan. Saccharomyces cerevisiae. Tapi saya rasa tak ada orang mampu tulis lah. Hanya untuk biasanya budak yang aliran sains saja boleh tulis. Adakah mikroorganisma P merupakan mikroorganisma berfaedah atau patogen? Terangkan jawapan anda. Okey, jadi pentingnya sekarang kamu perlu tahu dia berfaedah ke tak. Jawapan dia pertama, sebab dia dua soalan. Pertama, mesti nyatakan dia berfaedah ataupun kamu nyatakan dia ya pun terima. Ini pertama. Jadi, dia boleh digunakan untuk membuat, kalau anda tengok nota kamu sendiri yang telah belajar makanan seperti roti. Kalau cikgu nak sebut minuman alkohol, nanti ada orang yang sensitif sangat. Tapi yang penting dia boleh buat alkohol juga. Ini buat roti. Okey. Sebab dia ada dua isu, dia merupakan mikroorganisma berfaedah sebab dia boleh membuat makanan seperti roti. Kalau kamu nak nyatakan dia bukan patogen, ya, boleh nyatakan dia bukan patogen. Okey. Kerana tidak menyebabkan penyakit. Tidak menyebabkan penyakit. Dia menyebabkan orang sakit pun terima. Okey. Jadi di sini dah cikgu nak pergi kepada depan sekejap ya. Pergi depan sini faedah ataupun kebaikan mikroorganisma. Murid-murid, saya memerlukan anda fokus sekarang, fokus kejap sekalian. Sekejap je. Okey, ada dua perkara yang cikgu nak sebut sekarang, dua ya. Yang pertama pasal kebaikan ya. Kejap ya. Mana muka surat dia? Dia sepatutnya 27. Sorry. Okey, nah ini dia. Muka surat 28. Kalau kamu betul-betul nak belajar ya. Jadi sekarang kamu nak kata mikroorganisma berfaedah. Kamu diberikan dalam buku teks kamu ada 3 yang sektor utama: perindustrian, pertanian dan perubatan. Okey? Jadi dengar ya. Dengar apa yang cikgu nak cakap ya. Pertama, nota ini memang tak lengkap. Cikgu nak cakap tak lengkap. Perindustrian bermaksud asalnya mikroorganisma digunakan dalam perindustrian makanan. Jadi, kamu perlu carikan makanan apa yang boleh dibuat oleh yeast. Okey? Antara dia roti. Jadi, kamu pun akan mula tanya, cikgu, macam mana yeast boleh digunakan untuk buat roti? Kalau kamu pernah tanya soalan ini dan sudah terjawab sendiri, bagus. Kalau kamu pernah tanya dan tak pernah terjawab, cikgu nanti akan terangkan semula untuk kamu. Minuman punya perlu tanya Lactobacillus bulgaricus. Okey, bulgaricus ataupun kita yang paling penting Lactobacillus. Lacto itu maksudnya susu, bacillus bakteria. Susu bakteria. Jadi digunakan untuk buat apa? Okey, antara dia susu masam, kalau anda ingat susu masam. Ada yang juga buat untuk buat yeast, buat yeast pula, buat cheese, buat yogurt. Ya, benda ni semua kamu perlu tahu ya, sepatutnya betul perlu faham ya, bukan main-main ya. Dan juga okey, bakteria penitritan. Okey. Tulis kat situ kita nitrogen. Sorry. Tak nampak kan? Kita nitrogen. Masa akan datang cikgu akan sebut lagi. Okey, jadi cikgu dah cakap ya.
aplikasi microorganism berfaedah ini, nama-nama ini cikgu, saya perlu hafal ke? Saya perlu hafal ke? Jawapan dia perlu hafal paling tidak makanan, minuman lactobacillus. Bulgaricus itu tak tahu tak apa. Lactobacillus itu wajib. Dan nama bakteria penititan Nitrobacter nitrosomonas pun perlu tahu. Sebab benda ini nanti kita akan bawa pada kitar nitrogen, sebut nama dia semula. Cikgu akan sebut. Okey, cikgu, apa itu vaksin? Vaksin kita akan terangkan menggunakan masa kelas pada minggu depan. Cikgu akan terangkan. Sebab saya tak nak nanti kamu termasuk dalam golongan anti-vaksin ataupun bantai golongan yang nak guna vaksin. Okey? Vaksin ni penting. Nanti cikgu akan cerita. Minggu depan ya, kelas yang seterusnya. Okey? Jadi sedikit housekeeping sekarang. Housekeeping ya. Murid-murid yang saya hormati sekali lagi. Kalau anda perasan, pada penghujung kelas nanti cikgu akan bagi link untuk kehadiran. Tapi sebelum itu cikgu nak sebut untuk Google Classroom sekali lagi. Okey? Cikgu hanya mempunyai sekarang 24 student saja. Minta tolong kepada sesiapa yang belum lagi masuk, kod sekarang papa kat depan skrin kamu. Jangan cakap tak tahu. Kalau kamu tak nak masuk ke kelas bersemuka cikgu sekarang macam ni pun, sekurang-kurangnya masuk ke dalam Google Classroom, buat soalan atau buat latihan yang diberikan, quiz. Kalau tidak, ingat kamu tak masuk kelas, bagi tahu kawan-kawan yang tidur ataupun buat tak tahu kelas, sebab link itu dah bagi. Nanti jangan datang untuk merayu memberikan markar PBD. Kalau cikgu bagi kamu TP1 ke TP2 paling tinggi saja untuk kamu orang macam ni, golongan macam ni, jangan nanti buat hal. Buat hal maksud cikgu, oh pergi mengadu ke jabatan ke semua ni. Cikgu padahal dah rakam YouTube. Cikgu dah siap bagi Google Classroom. Cikgu siap bagi minta kamu buat buku latihan. Jadi benda ini kalau saya tak ada record kehadiran kamu ataupun kamu menghantar kerja, kalau tak ada record, kamu tidak akan diberikan TP ya, atau paling tidak bagi kamu TP 1 je pun. Sebab kamu memang tak buat, tak datang kelas dan cikgu tak tahu faktor. Kawan-kawan lain yang sekarang ada kawan-kawan yang tak datang. Jangan cari pasal. Okey? Masuk lewat pun cikgu masih boleh terima. Kalau tak masuk langsung, ini yang cikgu agak jam lah. Ini pun murid dah berkurangan ni, dari 50 sekarang jadi rasanya 30 ke 40 lebih je. Okey? Ini adalah kelas dan kamu kalau tengok betul-betul, cikgu telah buat assignment quiz yang kedua lah. Okey? Wah, siapa yang dah hantar ni? Okey? Oh, okey. Terima kasih ya, Hui Chi dan Suiki. Okey? Good. Jadi, yang tak buat, cikgu tak boleh buat apa-apa. Serius, nanti markah untuk TP tu memang cikgu tak boleh nak bagikan anda apa-apa markah lah. Untuk kehadiran hari ini pula, okay, murid-murid, cikgu sekarang akan bagi link di dalam Google Meet. Okay. Sila isikan selepas kelas. Okay. Dan cikgu sekarang nak minta izin juga. Nak minta izin untuk buat, panggil apa itu? Screenshot ataupun print screen lah untuk siapa yang hadir hari ini ya. Jadi minta tolong semua murid yang saya hormati supaya bukakan kamu punya kamera, tunjukkan muka yang paling cantik sekali. Yang baru bangun itu tak apalah. Okey? Jadi cikgu nak ambil screenshot sekarang ya, dah minta izin lah ni ya. Jadi minta sekarang buka kamera. Buka kamera ya, minta tolong ya. Cikgu nak ambil kehadiran ini ya. Pun boleh. Janji buka kamera, tunjuk kertas, tunjuk muka, semua tak apa. Jadi buka kamera je. Saya nak tahu kamu ada di situ je. Kalau rasa muka kamu tak handsome, atau perempuan yang tak pakai tudung, nak tunjuk ke kertas, silakan. Janji buka kamera. Kalau kamu tak buka kamera, apa boleh buat? Tanggapan kamu tengah tidur lah. Okey. Dalam kiraan 5 ya. Tolong buka kamera kamu, saudara-saudari sekalian. Kamera please. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Buka kamera. Okey, yang tak buka itu juga angkat tidur. Sekali lagi. 1, 2,
3. Okey, itu je daripada cikgu. Okey, cikgu pun tak nak menangguhkan masa kamu untuk kelas seterusnya. Okey, lepas nanti 10.30 tutorial, cikgu akan bagi jawapan untuk quiz 1 dan quiz 2. Sekali lagi dengan soalan objektif. Okey, soalan objektif cikgu akan bagi. Okey, minta kawan yang tak datang, tolong jawab soalan dan latihan di dalam Google Classroom. Itu je cikgu minta. Okey, siapa ada soalan sebelum cikgu tutupkan kelas ataupun cikgu dismiss kelas pagi ni? Siapa ada soalan? Cikgu bagikan 3 perusahaan sekarang ni. Siapa ada soalan? Kalau tidak, cikgu nanti akan dah tutup lah ni. Lai, siapa ada soalan? Mr. Leong Wang Kai ada soalan tak? Leong Wang Kai ada soalan? Noh Hasha Dayana? Tak ada ya? Kristina pun tak ada ya? Okey, jalan macam tu. Terima kasih semua. Anda boleh beredar sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama, Kai. Terima kasih cikgu. Sama.